Hai murid-murid, apa kabar semuanya? Saya harap kamu semua sehat walafiat dan terus bersemangat untuk terus belajar. Oke, hari ini untuk kelas Sains tahun 4 kita akan belajar dan masuk tajuk baru yang itu tenaga. Oke, tenaga ialah kebolehan untuk membuat kerja. Itu adalah definisinya ataupun maksud tenaga. Kebolehan untuk membuat kerja. Oke, tenaga ni ada banyak. Tenaga ada 8 jenis, iaitu tenaga daripada matahari, air, biojisim, angin, bahan nuklear, bahan api fosil, ombak dan juga geoterma. Okey, jadi mari kita tengok satu-satu apa maksudnya. Okey, untuk matahari pula, okey, matahari ialah sumber tenaga yang paling utama. Dia digunakan untuk menjana elektrik melalui panel suria. Okey, kamu tahu kan yang di bandar, kalau di bandar kan ada atap, lepas tu macam di atas atap tu kamu nampak ada macam biru-biru kan, itu kita panggil ialah panel suria. Kita gunakan tenaga daripada matahari. Okey, yang kedua ialah sumber daripada air, iaitu dia menggerakkan turbin di dalam empangan untuk menjana elektrik. Okey, yang ketiga iaitu biojisim. Biojisim ialah bahan organik daripada tumbuhan dan haiwan yang digunakan untuk menghasilkan bahan api dan menjanakan elektrik. Okey, contohnya seperti kayu api, sisa tanaman, tinja haiwan. Okey, tinja ni kamu ingatkan kita sudah belajar tinja. Tinja tu adalah hasil daripada buang air besar. Okey, jadi dia menggunakan tinja haiwan. Okey, seterusnya sumber daripada angin. Okey, angin ni adalah untuk menggerakkan kincir angin untuk menjanakan elektrik. Yang kelima, bahan nuklear digunakan untuk menjanakan elektrik di stesen jana kuasa nuklear. Contohnya, bahan-bahan tu seperti uranium. Okey, seterusnya ialah bahan api fosil. Okey, bahan api fosil sumber utama penjanaan elektrik dan menggerakkan kenderaan. Contohnya petroleum, gas asli, arang batu. Okey, kalau kita kalau untuk cikgu, kalau cikgu kan bawa kereta. Okey, kereta tu memerlukan bahan api fosil iaitu seperti petroleum. Sama juga untuk apa namanya ni? Untuk macam kereta api, kapal terbang, menggunakan bahan api fosil seperti petroleum. Okey, seterusnya ialah ombak. Okey, ombak ni menggerakkan turbin dalam laut dan menjana elektrik. Dia menggunakan ombak. Ombak ni dia menggerakkan turbin dalam laut untuk menjana elektrik. Dan seterusnya ialah geoterma. Geoterma ni ialah sumber tenaga yang diperolehi daripada haba batuan panas di bawah permukaan bumi untuk menjanakan elektrik. Okey, di bumi ni, di tengah-tengah bumi tu ada satu di tengah-tengah bumi tu ada satu pusat. Okey, pusat bumi. Di pusat bumi tu sangatlah panas. Jadi haba daripada batuan di bawah permukaan bumi tu dia diserap naik ke atas untuk menjanakan elektrik. Okey, dan seterusnya ialah bateri. Okey, ini adalah sumber tenaga tambahan bateri. Okey, bateri ini adalah sumber tenaga yang dihasilkan oleh manusia untuk membekalkan sumber tenaga. Dan yang terakhir ialah makanan yang kita makan selalu untuk membekalkan tenaga kepada manusia dan haiwan. Sebab kalau kita tidak makan, kita tiada tenaga. Itu sebabnya kita memerlukan makanan untuk kekal bertenaga. Okey, bentuk-bentuk tenaga. Okey, bentuk-bentuk tenaga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, yang pertama ialah tenaga suria. Kalau tenaga suria ni dari mana tenaga yang kita dapatkan? Daripada matahari. Okey, tenaga haba. Yang ketiga ialah tenaga kinetik. Kalau tenaga kinetik ni adalah tenaga oleh objek yang bergerak. Contohnya kipas. Okey, kalau kipas dia bergerak-gerakkan itu adalah menggunakan tenaga kinetik.
Seterusnya tenaga bunyi. Ini pun kita boleh dapatkan tenaga bunyi daripada daripada telefon bimbit kita. Apa-apalah yang berbunyi, radio, kamu kamu tepuk-tepuk tangan pun itu pun mengeluarkan tenaga bunyi. Okey, seterusnya ialah tenaga elektrik. Okey. Seterusnya ialah tenaga kimia. Kalau bateri itu menggunakan tenaga kimia. Seterusnya ialah tenaga cahaya. Kita boleh dapatkan tenaga cahaya ini daripada lampu kita, daripada kita punya telefon bimbit. Okay. Ini telefon bimbit teacher ada tenaga cahaya. Okey, seterusnya tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan ini menggunakan tenaga kita untuk menggerakkan sesuatu. Okey, contohnya getah lah. Contohnya getah rambut kan kamu tarik. Itu menggunakan tenaga keupayaan. Dan yang terakhir ialah tenaga nuklear. Biasanya kalau tenaga nuklear ni kita boleh lihat di kilang jana kuasa. Okey. Yang ini, teacher bagi penerangan lagi. Okey, untuk tenaga suria kita dapatkan tenaga daripada matahari, di mana dia membekalkan haba dan juga cahaya dan dapat menghasilkan sumber elektrik. Yang macam teacher cakap tadi, di atas atap, kebiasaannya lah rumah-rumah di bandar, di atas atap tu ada satu panel suria, di mana panel suria tu dia menyerap tenaga suria yang dikeluarkan daripada matahari. Okey, seterusnya tenaga haba. Tenaga haba ni tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Okey, contohnya sekarang ni, teacher minum teh. Okey, teacher minum teh. Teh ni sangat panas, di mana air panas tu menghasilkan tenaga haba sebab dia mengeluarkan kepanasan. Okey, seterusnya tenaga cahaya dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Contohnya, ni teacher kasih hidup flashlight teacher. Ini menggunakan tenaga cahaya. Okey, seterusnya ialah tenaga bunyi. Dihasilkan oleh objek yang bergetar. Baru je hari tu kita masuk tajuk bunyi. Okey, bunyi dia dihasilkan oleh objek yang bergetar. Contohnya tepukan, gesekan. Kita tepuk tangan ni pun menggunakan tenaga bunyi. Dia mengeluarkan tenaga bunyi, minta maaf. Okey, seterusnya tenaga elektrik. Mengalirkan dalam 1 liter lengkap. Membolehkan alat elektrik dapat berfungsi. Contohnya, yang ini kamu pasang satu plug. Contohnya kamu mau cas handphone kamu kan. Kamu masukkan pergi ke soket. Lepas tu, masuk cas kamu. Contohnya sekarang ni. Teacher mau cas handphone. Okay, ini teacher punya kabel. Ini handphone teacher. Okay, teacher cucuk. Okay, nah. Charging sudah. Di mana kabel handphone ni dia mengalirkan tenaga elektrik. Okey, seterusnya untuk tenaga kimia. Tenaga yang disimpan dalam makanan, lilin, bahan api fosil, biojisim dan juga bateri. Okey, contohnya handphone kita. Handphone kita ni, di belakang handphone kita ada bateri. Dan bateri ini mempunyai tenaga kimia. Di mana dia digunakan untuk menghidupkan handphone ni lah. Okey, seterusnya tenaga kinetik. Dipunyai oleh objek yang bergerak. Contohnya kipas. Kipas di bilik kamu tu adalah tenaga kinetik. Okey, seterusnya tenaga keupayaan. Tersimpan pada objek yang berada pada sesuatu ketinggian, direnggangkan ataupun dimampatkan. Okey, sebagai contohnya. Okey, teacher ada slime di sini. Teacher ada slime. Okey, kalau kamu masukkan tangan kamu ke dalam ni, kamu kasih begini-gini kan dia menggunakan tenaga keupayaan di mana kamu ubah bentuknya menggunakan tenaga keupayaan daripada tangan kamu. Okey, seterusnya tenaga nuklear. Tenaga yang tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Ini kita boleh dapatkan di di stesen jana kuasa. Okey. Okey, dalam tenaga ni ada perubahan bentuk tenaga. Okey, ini adalah contoh-contohnya. Okey, semasa mengayuh basikal. Okey, daripada tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Kenapa tenaga kimia? Sebab kita makan kan? Kita kan makan untuk dapatkan tenaga. Apabila kita ada tenaga, kita ada
kita ada tenaga untuk kayu basikal lah. Dan seterusnya tenaga kinetik sebab kita gerakkan basikal itu. Okey. Okey, seterusnya. Menghidupkan televisyen. Okey, daripada tenaga elektrik bertukar kepada tenaga cahaya campur tenaga bunyi. Okey, dari mana? Dari mana televisyen ni hidup? Mesti daripada tenaga elektrik. Kita kan pasang pergi soket. Okey, daripada pasang dari soket, dia bertukar pula kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Okey, kenapa tenaga cahaya? Sebab kita nampak orang di dalam televisyen tu, kita tengok drama-drama. Okey, dan seterusnya tenaga bunyi, orang bercakap-cakap. Okey, itu adalah perubahan bentuk tenaga. Okey, contoh lagi teacher bagi. Menyalakan api. Okey, daripada tenaga kimia bertukar kepada tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Okey, kenapa pula tenaga kimia? Sebab kita gunakan bahan api fosil. Okey, kita kan kasih hidup macis. Kita kasih halakan kepada sampah ke apa. Okey, dia bertukar kepada tenaga haba campur tenaga cahaya. Kan kalau kita dekatkan tangan dengan api, panas kan? Okey, dan kita nampak ada api, percikan-percikan api. Itu adalah tenaga cahaya. Okey, contoh lagi teacher bagi. Semasa terjun dari papan terjun. Daripada tenaga keupayaan bertukar kepada tenaga kinetik dan seterusnya tenaga bunyi. Okey, contohnya tenaga keupayaan tu adalah masa kita bergerak. Okey, masa kita bergerak tu di atas papan tu, seterusnya kita terjun ke bawah. Apabila kita terjun ke bawah itu adalah tenaga kinetik sebab kita bergerak. Dan tenaga bunyi itu apabila kita sampai ke air tu, brush, begitu kan bunyi air tu. Itu adalah tenaga bunyi. Okey, dan seterusnya ada banyak lagi di sini. Kamu boleh berhentikan, pause video ni, boleh baca. Okey. Dan ini adalah salah satu fakta. Tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Kenapa? Sebab tenaga hanya boleh berubah bentuk. Contohnya, motosikal yang bergerak. Daripada tenaga kinetik berubah pergi tenaga haba campur tenaga bunyi. Jadi kita boleh lihat di situ tenaga ni tidak boleh dihancurkan. Dia boleh berubah bentuk sahaja. Itu yang kamu kena ingat. Okey. Ini adalah sumber tenaga yang boleh diperbarui dan tidak boleh dibaharui. Okey, ini kita akan masuk ke tajuk yang seterusnya. Dan hari ini teacher cuma fokuskan untuk sampai ke perubahan bentuk tenaga saja. Yang tenaga diperbarui dengan tidak boleh diperbarui ini, kita akan pergi ke masa PDPR yang seterusnya lah. Okey, jadi jangan lupa untuk lengkapkan tugasan teacher dan teacher harap kamu semua sihat, sejahtera dan terus semangat untuk belajar. Sekian dan terima kasih.